rancangan Imanuna Iman kami bersama Al-Fadhil Ustaz Dr. Aiman Al-Aqiti sebentar saja lagi. Ya, betul Mona. Jom kita berhibur seketika, rehat tenang-tenang aja di petang ini dan jangan ke mana-mana, kekal bersama Destinasi IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Sallu ala khairin nabi Ahmad al-Mustafa صلوا على خير النبي أحمد المصطفى صلوا على خير النبي أحمد المصطفى صلوا على خير النبي أحمد المصطفى صلوا على وعلى آله وصحبه في كل حين والأوقات صلوا على خير النبي فتعالى جدك يا عظيم صلوا على وتبارك اسمك يا كريم صلوا على خير الناس صلى الله على رسوله في كل حين والأوقات صلوا على خير النبي أحمد المصطفى صلوا على خير النبي أحمد المصطفى وعلى آله وصحبه والأوقات صلوا على خير النبي أحمد المصطفى وتعالى جدك يا رسول الله صلوا على خير النبي رسول صلوا على خير النبي أحمد المصطفى وعلى آله وصحبه الحين والأوقات صلوا على خير النبي فتعالى جدك يا عظيم وتبارك اسمك يا كريم صلى الله على رسوله في كل حين والأوقات صلى الله على رسوله في كل حين والأوقات صلى الله على رسوله في كل حين والأوقات صلوا على خير النبي صلوا على خير النبي Hiburan mendidik jiwa.
هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن اللهم أرشد الأئمة واغفر للمؤذنين. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, seorang imam adalah penjamin dan muazzin adalah orang yang diamanahkan. Ya Allah, berilah petunjuk kepada para imam dan ampunilah orang yang melaungkan azan. Riwayat Abu Daud dan At-Tirmizi. أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. رب أسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها وأعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها. رب أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. Kami dan seluruh kerajaan memasuki waktu petang kerana Allah. Segala puji bagi Allah. Tiada sesembahan yang berhak disembah melainkan Allah semata. Tiada sekutu baginya. Semua kerajaan hanya miliknya dan segala pujian hanya untuknya. Dia maha berkuasa atas segala sesuatu. Wahai Tuhanku, aku memohon kebaikan yang ada di hari ini dan setelahnya. Sebaliknya aku memohon perlindungan dari keburukan yang ada di hari ini dan setelahnya. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan buruknya umur tua. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari azab neraka dan azab kubur. Satu daripada kebiasaan baharu yang digalakkan adalah menggantikan perbuatan bersalaman dengan meletakkan tangan ke dada. Syur ini dibuat bagi mengelakkan tangan kita bersentuh dengan tangan seseorang yang berkemungkinan dijangkiti. Mungkin ini satu perkara yang difikirkan janggal dan asing bagi umat Islam khasnya. Tetapi perbuatan tidak bersalaman ini pernah dilakukan oleh baginda Rasulullah SAW sendiri. Pernah baginda SAW didatangi oleh sekumpulan orang daripada Bani Thaqif untuk memberi taat setia atau bai'ah. Didapati salah seorang anggota rombongan tersebut menghidap penyakit berjangkit tanpa bersentuhan atau bersalaman dengan orang yang berpenyakit tersebut. Nabi Muhammad SAW bersabda yang membawa maksud, sesungguhnya kami telah menerima bai'ah kamu, maka pulanglah. Hadis riwayat Muslim. Contoh daripada Nabi Muhammad SAW ini jelas menunjukkan bahawa dalam keadaan kita berhadapan dengan suasana penyakit berjangkit, maka amalan bersalaman tidak dilakukan. Nabi Muhammad SAW telah menunjukkan contoh yang wajar kita teladani dalam era pandemik ini. Elakkan daripada bersalaman bagi memutuskan rantaian jangkitan COVID-19. Amalan bersedekah tidak terikat kepada umur, tidak juga kepada agama dan bangsa. Bersedekahlah dengan sedekah yang terbaik, khususnya buat saudara-saudara kita yang berada di Syria dan Yaman, yang kini amat memerlukan bantuan kita. Ayo zahirkan kebersamaan kita dalam kempen bantuan kecemasan Syria dan Yaman, anjuran Aman Palestin, sebagai satu cara memperkukuh tali persaudaraan. Layari www.jommenyumbang.com untuk pertanyaan lanjut. Bangkit berjuang bersama. Petik buah rambai, panjat pokok duku. Mari ramai-ramai, bacalah buku. Segera dapatkan buku-buku terbitan IKIM di laman Sesawang IKIM Niaga di www.ikimniaga.my. Juga boleh melalui aplikasi Shopee dan Lazada. Cari IKIM jarak niaga. Hubungi 03-6204-6388 atau 389 untuk maklumat lanjut. Pelbagai tajuk buku yang menarik menanti anda.
Anda kini sedang mendengar Destinasi IKIM bersama Syafiq Saleh dan Mona Jasman. Radio IKIM 20 tahun inspirasi Infuriah Islami. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh pada para pendengar yang masih setia bersama kami di Radio Suti Kefahaman Islam Malaysia. Alhamdulillah masih bersama Destinasi IKIM pada waktu ini bersama saya Mona Jasman dan juga Syafiq Saleh. Ya Mona, di jam yang kedua kita bersama untuk Destinasi IKIM di petang Khamis ini, dan cakap jadual kita di petang Khamis, insya-Allah kita akan hayati lagi rancangan yang kita siap sedia petang ini, iaitu rancangan Imanuna, Iman Kami. Kita nak belajar lagi mengenali dan juga memahami ilmu akidah. Betul Syafiq. InsyaAllah untuk petang ini kita akan bersama yang berusaha Al-Fadhil Ustaz Dr. Aiman Al-Akiti, Fellow Hormat di Institut Kefahaman Islam Malaysia, yang insyaAllah akan membincangkan tentang tajuk dalil sifat amanah dan tabligh bagi para Rasul alaihi salam. Dan kita berjuakan untuk Imanuna Al-Aqidah As-Sughra karangan Syekh Muhammad Ibn Yusuf As-Sanusi. Ya betul. Seperti biasa anda boleh tonton di Facebook Live IKIM FM dan juga di YouTube IKIM. Soalan dan pertanyaan boleh letakkan di ruangan komen di platform media sosial kita tersebut. Okey, jom kita rehat sekejap dan kembali selepas ni bersama rancangan Imanuna, Iman Kami, hanya di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Awan Muharram bermulanya hijrah, Safar hindari amalan yang salah, Rabiul Awal Nabi diputrakan di tahun gajah. Awan Muharram bermulanya hijrah, Safar hindari amalan yang salah, Rabiul Awal Nabi diputrakan di tahun gajah. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jamadil Awal, Jamadil Akhir, Rajab, Syaban, Ramadan, Syawal, Zulqaidah, Zulhijjah. Isra dan Mi'raj di bulan Rajab, Syaban tingkatkan amalan, berpuasa di bulan Ramadan, berhari raya di bulan Syawal, ibadah haji di bulan Zulhijjah, juga menyambut Aidil Adha, ibadah haji di bulan Zulhijjah, juga menyambut Aidil Adha. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jamadil Awal, Jamadil Akhir, Rajab, Syaban, Ramadan, Syawal, Zulqaidah, Zulhijjah. Ya Allah Maha Kuasa, padamu kami meminta perlindungan di tahun ini dari godaan syaitan bejana. Ya Allah Maha Kuasa, padamu kami meminta kebaikan di tahun ini, berkekalan ke tahun depan. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jamadil Awal, Jamadil Akhir, Rajab, Syaban, Ramadan, Syawal, Zulqaidah, Zulhijjah. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jamadil Awal, Jamadil Akhir, Rajab, Syaban, Ramadan, Syawal, Zulqaidah, Zulhijjah.
dalam Islam ada yang dikatakan sebagai hasan dan ada yang dikatakan sebagai ahsan. Hasan itu baik, ahsan itu lebih baik. Dan ada yang dikatakan sebagai fadlun, lebih, dan ada yang dikatakan sebagai afdal, lebih baik. Itulah yang disebutkan sebagai value added di dalam Islam. Demikian di dalam pekerjaan. Pekerjaan supaya ia bernilai ibadah dan mendapat ganjaran yang sempurna, bukan hanya dilakukan dengan sambil lewa, tetapi melakukannya dengan penuh kesungguhan dan dedikasi, penuh apa yang dituntut dalam melakukannya. Sebab itulah baginda Rasulullah SAW menyebutkan, innallaha yuhibbu idza amila ahadukum amalan ayyutqinahu. Sesungguhnya Allah sangat mencintai seseorang kamu yang apabila dia melakukan sesuatu pekerjaan, dia melakukan dengan itqan. Itqan bermaksud satu, ikhlas, yang kedua melakukan dengan sepenuh baik dan sehabis cemerlang yang mungkin. Allah Ta'ala turunkan agama ini sebagai way of life, jalan cara untuk menjalani hidup, dari mulai lalat masuk ke tempat air minum kita sampailah kaki kita nak masuk ke toilet diatur oleh Islam. Maka gunakanlah Islam sebagai cara hidup, cara senyum, cara menguap pun Islam, apalagi ekonomiknya. Itu sebenarnya tujuan Islam datang, bukan nak buat kita berkelahi pada masalah kecil-kecil. Cuba ambil whiteboard, bagi garis tengah, lepas itu buat atas muttafaq alaih mukhtalaf fi. Perkara-perkara yang kita sepakat, perkara-perkara yang kita ikhtilaf. Cuba tulis, mana yang lebih banyak? Kita sepakat ke kita ikhtilaf? Kita sepakat Allah satu, kita sepakat kiblat satu, kita sepakat Quran satu, kita sepakat Nabi satu, kita sepakat kita wajib sembahyang, kita sepakat kita wajib guna Islamic Bank, kita sepakat bahawa kita mesti maju dalam bidang politik, kita sepakat bahawa kita mesti terapkan syariat Islam. Ini semua, kenapa kita mesti ikhtilaf dalam masalah tawassul, sayyidina, baca yasin, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Betapa kecilnya kepala kita. Banyak lagi tanggungjawab besar yang mesti kita buat. Ikhtilaf ini merosakkan hati kita. Ikhtilaf ini dah rosakkan persatuan kita. Ikhtilaf ini dah buat kita lidah caci maki. Ingat, sibabul muslimi fusuqun. Caci maki orang beriman fasik, wa qitaluhu kufrun. Memerangi orang beriman sebabkan kita jadi kufur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bila bersyariah hidup lebih indah, dengarkan syariah dan perundangan setiap Selasa jam 10 pagi hanya di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Daripada saya, Ustaz Abdul Somad. Tidak kira di mana jua, kami sentiasa bersama anda. IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh kepada para pendengar yang masih setia bersama kami di Radio Suti Kefahaman Islam Malaysia, Radio IKIM. Alhamdulillah masih bersama destinasi IKIM pada waktu ini bersama saya Mona Jasman dan juga Syafiq Saleh. Ya, selamat petang kepada anda. Syukur kita kembali lagi bersama dalam pertemuan kita di petang Khamis ini. Nak teruskan lagi perbincangan kita menerusi rancangan di setiap hari Khamis petang, iaitu rancangan Imanuna, iman kami. Nak pelajari lagi untuk kita kenal dan juga lebih mengetahui tentang ilmu aqidah ataupun ma'rifatullah, mengenal Allah Subhanahu wa taala. Betul Syafiq. Dan untuk para pendengar, untuk waktu ini kita akan membawa secara langsung di FB Live IKIM FM. Anda boleh tonton di situ dan juga boleh tonton di IKIM Media di YouTube. Dan untuk para pendengar, ada soalan pertanyaan boleh hantarkan melalui FB IKIM FM, boleh tinggalkan di situ. Ya, betul. Seperti biasa Mona, untuk rancangan Imanuna, kita dah pun ada tetamu kita yang dah pun bersedia di talian maya kita ni. Alhamdulillah, kalau siapa yang sedang menonton di Facebook dan juga di YouTube, dapat sama-sama saksikan. Okey, kita kembali bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Dr. Muhammad Aiman Al-Akiti, Fellow Kehormat Institut Kefahaman Islam Malaysia IKIM. Assalamualaikum Doktor. Assalamualaikum Doktor. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum? Alhamdulillah. Kaifa halukan? Alhamdulillah bil khair, bis sihhati wal afiyah. Alhamdulillah. Syukur. Syafiq macam mana sihat Syafiq? Sihat Selalu Doktor. Alhamdulillah. Masih lagi kita work from home sekarang ni Doktor. Tapi apapun juga Doktor,
Kita teruskan lagi kuliah kita, sesi pengajian kita pada petang ini seperti biasa untuk bawakan lagi bincang-bincang kita menerusi dalam kitab yang kita ambil sebagai rujukan iaitu Al-Aqidah Al-Sughra. Sama-sama kita buka dan kita hayati insya-Allah. Dan Munah, ya, betul. Walaupun doktor kekal di tempat beliau setiap minggu, tetapi pengisian-pengisian ni pasti lebih menarik dan juga kupasan-kupasan pun kita lebih memahami tentang isu untuk pengajian ilmu akidah ini kan? Betul Syafiq. Dan untuk petang ini doktor akan bincangkan tentang dalil sifat amanah dan tabligh bagi para rasul alaihissalam. Ya, betul doktor. Jom doktor, kita nak mulakan bagaimana yang dikatakan dengan tajuk ini, gambarannya, mukadimahnya. Silakan doktor. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alu hazana idza syi'ta sahla. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Amin. Kepada yang terhormat yakni Datuk Mona, kepada Saudara Syafiq, kepada segenap asatizah, para alim ulama, para imam, wabil khusus kepada ahli akademik di Institut Kefahaman Islam Malaysia yang saya hormati dan saya kasihi, pada segenap hadirin wal hadirat hafizakumullah, yang semoga Allah SWT sentiasa menjaga antum semua, kalian semua yang berada di luar sana, insya-Allah berada dalam keadaan sihat wal afiat, amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat hafizakumullah, insya-Allah pada petang hari ini kita akan meneruskan pengajian kitab Al-Aqidah As-Sughra atau Ummul Barahin karangan Al-Imam Muhammad bin Yusuf As-Sanusi rahimahullah. Hadirin wal hadirat, kita masuk dalam perbahasan dalil sifat amanah dan tabligh. Ingat, kita cuba revise sikit apa itu definisi amanah. Definisi amanah ini tidak jauh dengan definisi ismah. Ismah ini kemaksuman lah. Iaitu amanah ini juga terbahagian daripada ismah, iaitu maksum. Di mana yang dimaksud dengan maksum di sini iaitu Nabi Muhammad, para nabi dan rasul, mereka terjaga daripada melakukan apa-apa perkara yang dilarang, sama ada larangan itu larangan haram, tegahan, nahyun atau haram, makruh maupun khilafil aula. Hatta khilafil aula iaitu lawan daripada utama. Lalu Ustaz, apakah dalil iaitu mereka para nabi dan para rasul ini adalah bersifat dengan sifat amanah? Apa dalilnya? Bismillahirrahmanirrahim. Maka mu'alif berkata, iaitu wa amma burhanu wujubil amanati. Adapun dalil wajibnya sifat amanah lahum bagi mereka alaihimus salatu wassalam, iaitu fali annahum, maka fali annahum law khanu bi fi'li muharramin aw makruhin lang qalaba al muharramu aw al makruhu ta'atan fi haqqihim alaihimus salatu wassalam, lianna Allah ta'ala qad amarna bil iktida'i bihim fi aqwalihim wa af'alihim, wala ya'muru Allah ta'ala bi fi'li muharramin wala makruhin. Kita berhenti di situ. Maksud dia, adapun dalil wajibnya sifat amanah bagi mereka alaihi wassalam ialah sekiranya mereka, iaitu para nabi dan rasul, berkhianat dengan melakukan sesuatu yang haram atau makruh, nescaya akan bertukarlah perkara yang haram atau makruh itu menjadi ketaatan. Jadi benda yang dilarang ini justru akan berubah menjadi ketaatan pada hak mereka. Kerana Allah SWT telah memerintahkan kita semua adalah atau umat ini untuk mengikuti mereka para nabi ini di dalam perkataan dan perbuatan mereka seluruhnya. Dan akan tetapi Allah SWT tidak memerintahkan untuk melakukan perkara yang haram atau makruh. Pada waktu yang sama, kita tahu bahawa Allah melarang kita melakukan perkara yang haram dan perkara yang makruh. Jadi dalam erti apa hadirin wa hadirat hafizahullah dalam perbahasan untuk sifat amanah ini?
Jadi untuk perbahasan sifat amanah ini, kita tahu bahawa mereka tidak akan melakukan perkara yang haram, nahyun, larangan, ataupun makruh, ataupun khilaful aula, iaitu lawan daripada keutamaan, bawah sikit daripada makruh. Kenapa mereka tidak akan melakukan? Kerana kalau mereka tidak memiliki sifat amanah, nescaya mereka berkhianat. Dalam erti nescaya mereka akan melakukan perbuatan-perbuatan tersebut, haram tersebut, makruh tersebut, khilaful aula tersebut. Berarti kalau mereka lakukan, walhal dah jelas Allah SWT melarang kita sebagai umat untuk melakukan perkara yang diharamkan. Kalau Nabi sendiri melakukan perkara yang diharamkan, berarti berkhianat dengan sifat amanah tadi, berkhianat dengan dia sebagai Nabi dan Rasul yang diutus, yang maksum. Takkanlah Allah yang melarang kita melakukan perkara yang haram tadi, berarti kita juga disuruh untuk mengikuti Nabi, tekan Nabi itu telah melakukan perkara yang haram. Nampak tak pertentangan di sini? Nampak tak suatu paradoks, satu kita panggil tanakut dalam bahasa Arab. Dari sini maka nescaya jelaslah kepada kita bahawa Nabi dan Rasul mereka bersifat amanah. Trustworthy kalau bahasa Inggeris dia. Trustworthy, atau bahasa Melayu dia amanah, bahasa lain dalam bahasa Arab dipanggil dengan ismah, iaitu maksum. Dalam erti Allah SWT telah menjaga mereka dan membuat mereka untuk tidak melakukan perkara yang diharamkan, perkara yang makruh dan perkara yang khilaf aula. Kerana apa? Kerana kalau mereka sampai berbuat, berarti kita juga meniru mereka, dituntut untuk meniru mereka melakukan perkara yang diharamkan. Dan ini adalah pertentangan kerana Allah jelas melarang kita melakukan perkara yang diharamkan. Boleh jelaskan ini? So ini gambaran dalil hujah dia kenapa yang dimaksud dengan amanah itu adalah untuk adalah mereka terjaga dari melakukan perkara yang dilarang, haram, makruh atau khilaf aula. Lalu pertama, dalil lain pula untuk memahami dalil umum tadi, kita jelas, la syakka, tidak ada keraguan lagi bahawa sesungguhnya para Rasul alaihi wassalatu wassalam, semoga selawat dan salam dicurahkan kepada mereka, umirna bil iktida'i bihim, iaitu mana? Di mana kita semua diperintahkan oleh Allah SWT untuk mengikut jejak langkah mereka. Fi aqwalihim, dalam ucapan mereka, cara mereka cakap, cara mereka cara apa yang mereka kata, kita kena ikut. Wa af'alihim, dan perbuatan mereka. Mereka berangkat pergi masjid, kita ikut. Mereka solat, kita ikut. Mereka pergi perang, kita ikut. Contoh dia kan, pada waktu itu jelas. Illa ma thabata ihtisasuhum bihi an umamihim, kecuali ada beberapa perkara yang telah sabit di sisi hujah-hujah yang nyata bahawa ia adalah keistimewaan yang dimiliki oleh para Nabi dan Rasul. Seperti Nabi Muhammad SAW menikahi lebih dari 4. Kan? Maka ini khasa'is khusus baginya. Yang mana memang pada waktu itu Rasulullah SAW telah melarang para sahabat untuk bernikah atau memiliki isteri lebih daripada 4 misalnya dia. Dan insya-Allah kita akan syarah lagi tentang khasa'is ini sebentar lagi. Baik, Doktor. Pasti kita akan kena bincang perkara ni, perhalusi satu persatu supaya kefahaman tu ada pada kita, dan insya-Allah kita akan terus mengikut jejak langkah Nabi, apa yang akhlak Nabi lakukan insya-Allah kita ikut. Tambah-tambah dari sudut akhlak ibadah mereka, itulah role model kepada kita. Dan untuk waktu ini, Doktor dan para pendengar, kita berehat seketika. Kita akan kembali selepas ini. Para pendengar setia bersama kami hanya di Radio IKIM. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahsyafi. Bismillahirkafi. Bismillahirmu'afi. شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الشافي بسم الله الكافي بسم الله المعافي بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الشافي بسم الله الكافي بسم الله المعافي بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الشافي بسم الله الكافي بسم الله المعافي بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. Ikuti perkembangan-perkembangan terkini Radio IKIM di Instagram. Anda boleh type ikim.my dan follow. Jangan lupa untuk pasang notifikasi supaya tidak terlepas cerita terbaru Radio IKIM. IKIM, inspirasi euforia Islami. Perlis, Kedah dan Langkawi 99.0 FM. Bismillah, Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Alhamdulillah, masih bersama destinasi IKIM pada waktu ini untuk rancangan Imanuna Iman kami, dan masih bersama Alhamdulillah Al-Fadhil Ustaz Dr. Aiman Al-Akiti, Fellow Penghormat Institut Kefahaman Islam Malaysia. Ya, betul. Kita masih lagi juga sedang bawakan pertemuan rancangan Imanuna Iman kami di Facebook Live IKIM FM dan juga di YouTube IKIM. Ayuh sekarang sertai kita untuk boleh sama-sama dengar, faham, hayati sebetul-betulnya berkaitan dengan tajuk kita hari ini, dalil sifat amanah dan tabligh bagi para Rasul alaihi salam. Doktor, jom kita sambung lagi Doktor untuk tajuk ini. Bagaimana sisipan yang berikutnya? Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kalau perkara-perkara yang menjadi kekhususan bagi para nabi dan rasul, misalnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diberikan beberapa kekhususan, iaitu beberapa keistimewaan yang tidak boleh diikuti oleh mana-mana umatnya. Misalnya berkahwin dalam waktu yang sama memiliki isteri lebih daripada 4 bilangan dia. Lebih dari 4. So macam mana ni? Apakah boleh? Oh, kan kita disuruh ikut Nabi. Maka Nabi kata Nabi buat macam tu bolehlah. Jawapan dia tidak boleh dalam bab ini. Kerana apa? Dia adalah kekhususan bagi Nabi SAW. Dan telah disabdakan kepada mereka. Hatta di zaman Rasulullah SAW telah disabdakan bahawa ini khusus bagi aku, bukan untuk kalian. Misalan dia, kisah ada seorang sahabat. Dia adalah asalnya adalah seorang daripada kalangan kafir Quraisy. Lalu ketika masuk Islam, dia memiliki 10 isteri. Dia memang ada 10 isteri. Maka apa sabda baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Dijawab oleh baginda, amsik arba'an wa farik sa'irahunna, iaitu kau pegang 4 dan yang lebih itu kau kena ceraikan. Kerana apa? Kerana hanya boleh ada 4 isteri pada waktu yang sama, tidak boleh lebih. Ini menunjukkan bahawa syariat menjelaskan bahawa untuk mengikut Nabi dalam hal lebih dari 4 itu tidak boleh, kerana dia adalah khusus hanya bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga perkara-perkara yang lain yang jelas di dalam nas-nas menjelaskan beberapa khasais,
daripada baginda sallallahu alaihi wasallam. Adapun yang lain daripada itu, maka kita tahu Rasulullah SAW telah menyampaikan kepada kita firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Imran iaitu ayat ke-31, Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Kan jelas, katakanlah wahai Muhammad, kalaulah kalian semua ini mencintai Allah, maka ikutilah aku, iaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nescaya Allah akan mencintai kalian. Berarti fattabi'uni ini fi'il amal, kata perintah. Maka ikutilah aku. Ni itu kepada Nabi Muhammad SAW. Dari kata perintah ini menunjukkan asas, batu asas maksud dia fondasi kita sebagai Islam adalah mengikuti baginda Nabi Muhammad SAW dalam jejak langkah apapun itu. Apapun itu. Maka tidak mungkinlah para Nabi dan Rasul itu melakukan perkara yang diharamkan, kerana nanti nescaya perkara yang diharamkan itu akan menjadi suruhan untuk kita ikuti, dan ini terjadi pertentangan. Maka inilah yang dimaksudkan dalil ataupun burhan sifat amanah bagi para Nabi dan Rasul. Banyak lagi ayat-ayat lain seperti wattabi'uhu la'allakum tahtadun wa rahmati wasi'at kulla syai'in fasa'aktubuha lil ladina yattaquna wa yu'tuna zakata wal ladina hum bi ayatina yu'minun alladina yattabi'una ar-rasulan nabiyyal ummiyah, iaitu alladina orang-orang yang mengikuti Rasul Nabi yang ummi. Ini jelas dalam surah Al-A'raf dan lain banyak ayat lain. Lalu diberi juga dalil yang lain dikukuhkan oleh Imam As-Sanusi rahimahullah sendiri dalam memberi definisi sifat amanah ini, iaitu diketahui secara pasti di dalam riwayat-riwayat yang mutawatir ataupun ahad, iaitu bagaimana para sahabat dalam beragama. Beragama ni bagaimana mereka berkelakuan, iaitu bersikap di zaman Rasulullah SAW dalam hal agama, iaitu ulima ittiba'uhu alaihi salatu wassalam. Mereka akan patuh dan ikut baginda Nabi Muhammad SAW min ghairi tawakkufin wala nazarin aslan. Jadi tak berhenti tanpa ada nak banyak fikir. Diorang ikut. Jadi dalam apa? Fi jami'i aqwalihi, dalam setiap ucapannya, wa af'alihi, dan setiap perbuatannya mereka akan ikut. Bagi contoh yang paling mudah lah. Contoh yang paling mudah, ketika Amu Ja'far ni iaitu uncle, pakcik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ja'far bin Abi Talib, Ja'far bin Abdul Muttalib. Ini beliau dikatakan, ya Ja'far, engkau menyerupai aku dalam ciptaanku, iaitu fiziknya, dan juga khuluknya, iaitu akhlaknya, budi pekertinya. Kerana terlalu happy, Ja'far boleh berjoget depan Rasul kerana sukanya. Ini menunjukkan para sahabat itu sangat bahagia apabila dapat mencontohi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana tidak? Yang kita jelas banyak kisah-kisah sahabat ni. Contoh dia ada satu kisah waktu melakukan umrah di Qadiyah dalam kisah atau kejadian Hudaibiyah. Jadi waktu itu Rasul mencukur rambut kan, sampai kada yaqtulu ba'dhum ba'dha min shiddatil izdiham ala hilaqi indama ra'ahu, iaitu ra'ahu alaihi salatu wasalam yahluku ra'sahu. Dan tahallul daripada umrah. Maksudnya apa? Jadi para sahabat bila tengok baginda Nabi Muhammad SAW tahallul waktu Hudaibiyah tu, dari umrah tu dia tahallul botak lah, maksud dia kan, dia dipotong lah rambut dia tahallul ni. Para sahabat berebut nak minta dipotong kan. Pergi ke hilak dia, tukang potong ni nak cukur tahallul kerana ikut baginda SAW, sampai keadaan dia kada yaqtulu ba'dhum ba'dha, berebut ni seolah-olah hampir nak saling berbunuh lah, lebih kurang itu. Bukanlah, kita kena faham bahasa Arab ni, dia ada istilah bahasa balaghah dia, sastra dia. Kada yaqtulu tu
menunjukkan bukan diorang ambil perang. Bukan macam tu. Maksudnya terlalu merebut, nak sangat ikut baginda ni sampai macam nak bunuh dah. Macam tu lah lebih kurang. Bukanlah nak bunuh betul-betul. Ini menunjukkan bagaimana sahabat Rasulullah SAW radhiyallahu anhu ni, sahabat radhiyallahu anhu ni berebut-rebut kerana cinta kepada baginda sallallahu alaihi wasallam, mengikuti baginda setiap langkah dan jejak langkah baginda sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana tidak para ulama salafus soleh seperti Al-Imam At-Tirmizi rahimahullah dan banyak-banyak yang lain menulis kitab khusus menceritakan watak, perkataan, bahasa, ukuran tinggi Rasul, pakaian Rasul, baju Rasul, serban Rasul, siwak Rasul, ketawa Rasul, nampak gigi ke tak nampak gigi ke, naik kuda macam mana, semua direkod very lengkap. Dan tujuan dia untuk apa? Takkan saja-saja je nak buat. Kerana ulama' dah bagi tahu inilah Rasul kita, uswatun hasanah yang kita dituntut untuk ikut. Kalaulah mereka itu melakukan perkara yang diharamkan, nescaya mereka berkhianat dengan risalah yang Allah SWT telah utuskan kepada mereka. Dan ini tidak akan terjadi kerana mereka memiliki sifat amanah. Ini maksud dia. Mereka diberi sifat amanah yang mana mereka terjaga daripada berbuat dosa sama ada yang haram ataupun makruh, kerana kita dituntut untuk makruh itu tidak dilakukan, ataupun perkara khilaf aula. Lalu Ustaz, macam mana dengan perkara mubah? Mubah ni apa? Buat tak dapat apa-apa, tak buat tak dapat apa-apa. Jawapannya apa? Imam Sanusi jelaskan lebih lengkap bahawa walaupun perkara itu mubah di sisi kita, akan tapi di sisi Rasul dia menjadi suatu ibadah. Kenapa? Kenapa menjadi suatu ibadah? Kerana tidak ada perkara yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW dan para anbiya melainkan semuanya ada niat yang baik di sisi itu. Niat yang baik di situ, seperti riwayat Imam Bukhari, amma ana fa'akulu wa anamu wa atazawwaju an-nisaa aw kalaman yakrubu min hadha faman raghiba an sunnati falaysa minni. Iaitu sedangkan aku makanku, tidurku, berkahwinnya aku, atau ucapan yang lebih kurang lah macam tu, nak kata lebih kurang macam tu, faman, barang siapa yang membenci sunnahku, maka ia bukan termasuk daripada golonganku. Ini menunjukkan para nabi dan rasul bahawa mereka siang dan malam walaupun perkara yang mubah, kan, makan ni mubah, kulu washrabu, makan dan minum ni mubah, tapi menjadi ibadah di sisi mereka kerana diniatkan yang baik. Dan insyaAllah kita akan sempurnakan bahagian mubah ini setelah ini dan kita masuk dengan dalil tabligh insyaAllah. InsyaAllah, Alhamdulillah. Terima kasih Doktor atas pencerahan, dan untuk waktu ini para mendengar, kita akan berehat sekali lagi untuk waktu ini, akan kembali selepas ini. Para mendengar terus setia bersama kami. Betul. Dan mungkin sedikit Mona, kita nak bawakan soalan yang kita dapat di sini. Mungkin kita bawakan awal, kejap lagi Doktor akan jawabkan. Antara soalan yang kita dapat Doktor berkaitan dengan ada juga yang membanding-bandingkan kehidupan kita dengan kehidupan baginda Nabi, baginda Rasul, kan. Seperti contohnya kita ambil mudah tentang kemaafan. Kan ada selalu dengar orang cakap sedangkan Nabi pun ampunkan umat, tapi dia pusingkan pula, itu Nabi tapi aku ni susah lah nak maafkan orang tu. Sebab Nabi ni memang orangnya baik, hebat, tapi kita ni orang biasa, susah lah nak maafkan orang tu. Mungkin kejap lagi Doktor boleh berikan sedikit pandangan tentang situasi ini, insyaAllah. Baik Mona, jom kita berehat seketika dan kita akan kembali selepas ini. Buat anda jangan ke mana-mana, kekal bersama IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Ilahi lastu lil firdausi a'la wala aqwa 'ala naril jahim fahab li taubatan waghfir dhunubi fa innaka ghafiru zambi namun tak upaya menghadapi nerakamu. Terima taubatku
ampunkan dosaku, kerana sesungguhnya Engkaulah Maha Pengampun dosa-dosa besar. Ilahi lastu lil firdausi a'la wala aqwa 'ala naril jahim fahabli taubatan waghfir dhunubi fa innaka ghafiruz zambil azim. Allah, aku tak layak untuk ke syurgamu, namun tak upaya menghadapi nerakamu. Terima taubatku, ampunkan dosaku, kerana sesungguhnya Engkaulah Maha Pengampun dosa-dosa besar. Kadang-kadang kita tersenyum keseorangan kerana mengingatkan suatu peristiwa yang manis. Ada kalanya pula kita terasa pilu kerana teringatkan peristiwa yang sedih. Apalah guna semuanya itu, kerana hati kita akan semakin pilu dan lara. Hadirin rahimakumullah, Allah berfirman, Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah, ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Kata Allah, orang-orang yang beriman itu hati mereka menjadi tenteram kerana berzikir, iaitu mereka ingat kepada Allah, Tuhan mereka. Ingatlah, kata Allah, bahawa dengan berzikir kepada Allah itu, ingat Allah selalu, hati akan menjadi tenteram, aman dan damai. Terima kasih diucapkan kepada anda yang membenarkan IKIM bersiaran selama 20 tahun di Malaysia, Singapura, Brunei dan seluruh dunia secara atas talian. Teruskan mendengar IKIM, inspirasi Inforia Islami. Dengarkan kami di Ipoh Perak 102.7 FM. IKIM, inspirasi Inforia Islami. Radio IKIM 20 tahun inspirasi Inforia Islami. Alhamdulillah masih bersama destinasi IKIM pada waktu ini untuk rancangan Imanuna, Iman Kami. Dan Alhamdulillah masih bersama untuk waktu ini yang berusaha Al-Fadhil Ustaz Dr. Aiman Al-Akiti, Fellow Kehormat Institut Kefahaman Islam Malaysia, yang masih membincangkan tentang dalil sifat amanah dan tabligh bagi para Rasul alaihi salam. Ya, Doktor, jom kita sambung sedikit lagi dan kemudian kita akan dapatkan soalan-soalan yang kita boleh tanyakan tentang tajuk ini. Silakan, Doktor. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi setelah saya jelaskan bahawa hatta perbuatan mubah sekalipun, bahawa ia menjadi ibadah di sisi mereka. Kerana apa? Tidak mereka melakukan perkara mubah tersebut kerana untuk muqtadas syahwat, untuk menunaikan syahwat mereka atau berkehendak dengan kesuka-sukaan mereka yang bersifat duniawi. Tidak. Tapi justru mubah di sisi mereka adalah tujuan dia ada niat yang sangat baik dan sangat murni. Misalan dia, wa aqallu dzalika ayyaqsidu bihi at-tashri'a lil ghairi. Paling tidak bila mereka melakukan itu, tujuan dia nak ajar kepada umatnya, nak ajar kepada kita semua bahawa perkara ini adalah mubah, tidak jatuh sampai haram. Misalan dia, itulah yang dipanggil dengan tasyri'. Berarti apa? Ini adalah dipanggil dengan pengajaran, ta'lim, mengajar, pendidikan kepada umat. Bukankah mendidik umat ini suatu perkara yang paling mulia? Kan? Jadi ibadah yang besar. Kita hari ini duk beratib, oh cikgu ni pekerjaan mulia, unsung heroes. Why? Because mereka mendidik bangsa. Ketahuilah baginda Nabi Muhammad SAW, hatta perbuatan mubah yang dilakukan di depan umat, di depan sahabat, tujuan dia untuk mengajarkan kepada sahabat, ini mubah.
bukan haram. Ini misalan dia. Dan contoh kias yang paling mudah diberikan oleh Al-Imam As-Sanusi rahimahullah adalah kalau kita lihatlah para awliya Allah Subhanahu wa taala, iaitu di kalangan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, paling rendah-rendah pun mereka melakukan mubah, juga mereka ada niat kebaikannya. Contoh dia kan, makan kerana menghormati tetamu, misalannya dan lain-lain. Apatah lagi baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apabila telah dijelaskan perkara ini, maka jelaslah bagi kita perbuatan baginda Nabi Muhammad SAW itu hanya berlega dalam hal perkara yang wajib dan perkara yang sunat sahaja. Kerana yang sampai perkara yang mubah sekalipun dah naik menjadi ibadah di sisi mereka. Dan tidak ada la yaqa'u minhum, tidak terjatuh di kalangan mereka illa ta'atan, melainkan ketaatan, yutabuna, yang mana mereka diberi pahala alaiha, atas perkara tersebut. Dan ini yang disebut oleh Imam Sanusi rahimahullah. Dan terakhir sebelum kita tutup dan membuka soalan, maka yang ketiga Ustaz, atau dalil yang ketiga, iaitu apa dalil yang ketiga? Iaitu dalil sifat, burhan sifat tabligh. Apa kata muallif? Wa hadha bi'ainihi huwa burhanu wujudit talith. Iaitu, dan ini juga adalah dalil wajibnya sifat yang ketiga, iaitu sifat tabligh. Berarti dalil sifat tabligh itu apa? Iaitu sama dengan dalil, iaitu dalil sifat amanah. Dalam erti mereka, para nabi dan rasul, mesti memiliki sifat tabligh, kerana dalil dia, mereka tidak akan melakukan perkara yang diharamkan, tidak akan melakukan perkara yang makruh, yang khilaful aula. Tidak akan. Dalam erti Allah SWT apabila memerintahkan para rasul untuk menyampaikan mesej kepada umat, mereka akan patuh dan sampaikan. Apabila ada ilmu yang Allah larang untuk mereka sampaikan kepada umat, nescaya mereka tidak akan sampaikan kepada umat. Ini yang tablighu ma umiru bil khalqi. Apakah tidak? Kenapa tidak seperti itu? Jelas. Maksud dia mesti macam tu. Kenapa? Kerana cuba kita rujuk surah Al-Baqarah ayat 159. Innal ladzina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda min ba'di ma bayyanahu lin-nasi fil kitabi ulaika yal'anahumullahu wa yal'anahumul la'inun. Iaitu sesungguhnya orang-orang yang mensorokkan apa yang telah kami turunkan daripada ayat-ayat Al-Quran yang jelas dan juga hidayah, min ba'di ma bayyanahu lin-nas, setelah apa yang telah dijelaskan kepada manusia di dalam Al-Quran dan kitab, mereka lah orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala laknat, dan mereka dilaknati oleh orang-orang yang melaknat. Hadirin wa hadirat hafizakumullah. Dalam hal ini jelaslah kepada kita bahawa kita dituntut untuk menyampaikan ilmu. Maka tentulah baginda Rasulullah SAW lebih-lebih lagi akan menyampaikan wahyu tersebut kepada umatnya, kerana mereka bersifat dengan sifat tabligh, yang mana dalilnya mereka tidak akan berkhianat dengan melakukan apa-apa perkara yang dilarang maupun perkara yang makruh ataupun khilaful aula. InsyaAllah aku qauli hadza, kita kembali kepada DJ insyaAllah kalau ada soalan. InsyaAllah Doktor, dan juga DJ Mona, kita terus dengan soalan yang kita dapat di talian WhatsApp kita 0112900404 dan juga di Facebook IKIM FM dan di YouTube IKIM. Ada soalan kita yang bertanya Doktor berkaitan dengan perbandingan tentang sifat Nabi dan juga sifat kita ni orang biasa. Katanya tentang isu kemaafan pun dah cukup dah. Bila kita cakap tentang maaf, contoh dalam masyarakat kita, maafkanlah dia, aku tak boleh maafkan dia, sedangkan Nabi pun ampunkan umat, contoh kan. Jadi bila dia kata itu Nabi, dia hebat orangnya, kita ni orang biasa, tambah-tambah dalam ibadah, alah kita buat yang wajib tu dah lah kan. Sedangkan baginda Nabi bangun waktu malam sampai bengkak kaki baginda kan, solat sunat walaupun maksum orangnya, tapi tetap teguh ibadahnya kepada Allah. Tapi bab nikah macam mana pula Doktor? Nak ikut pula kan macam tu pula. Jadi macam mana ni Doktor? Kita nak lihat dan juga pandangan dari sudut tentang isu ini. Silakan Doktor. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi benar Nabi Muhammad SAW sebaik-baik manusia, sebaik-baik akhlak, sebaik-baik segalanya. Jadi dia memaafkan umatnya
bab kata Piramli samalah. Sedangkan Nabi maafkan umat dia kan. Jadi kalau gaduh tu pasang lagu maafkan kami tu, insya-Allah dululah hati tu. Boleh kata macam tu lah sebenarnya. Betul. Dan itu yang terbaik, betul. Dan kita kena ikut. Kalau boleh kita ikut, kita kena ikut sebenarnya. Kita berusaha untuk ikut. Tapi ya, kita maklumi kita masih manusia yang baik. Baik. Kita tahu kita manusia yang baik, tapi di waktu yang sama kita juga manusia yang banyak kesalahan, banyak kekurangan. Jadi setiap manusia itu ada derajat dia, ada level dia. Bagi yang mampu, alhamdulillah. Bagi yang belum mampu setaraf itu, buat mana yang mampu dulu. Tapi tetap berusaha untuk menuju taraki, naik ke derajat itu. Itu kena macam tu. Tuan-tuan dan puan-puan, kena macam tu. Kalau boleh jadi pemaaf, jadi pemaaf. Kalau jadi pemaaf, jadi pemaaf, insya-Allah. Kita cubalah sama-sama. Bukan saya nak kata saya sempurna. Saya pun banyak salah. Tapi kita cuba. Lalu Ustaz, kenapa bab sunat kahwin dia ikut, yang bab lain tak ikut? Kenalah ikut yang lain. Macam tu. Apa? An-nikahu sunnati. Faman raghiba an sunnati fahuwa laisa minni. Iaitu lebih kurang lah. Ada hadis dia lebih kurang macam tu. Nikah itu adalah sunatku. Barang siapa tak suka sunatku, maka dia bukan daripada aku. Fahuwa laisa minni. Dan itu contoh untuk anjuran nikah. Tapi tengoklah dulu. Kalau budak tu baru umur 17 tahun, kerja pun tak ada, duit pun tak ada, nak kata dia bersyahwat pun tak ada lagi, boleh tahan lagi. Takkan kita nak suruh kau kena kahwin juga. Dia tak nak kahwin, apa nak belajar? Tak, kena kahwin. Faman raghiba an sunnati fahuwa laisa minni. Takkan nak kata macam tu kot? Tak betul, tak sesuai konteks. Sebab itu Imam Ghazali kata, segala perkara ini kena ikut konteks dia. Apabila dia dalam keadaan dah memang perlu kahwin, ada syahwat, duit pun ada, kahwin. Kalau dalam keadaan tak boleh nak kahwin, tak ada duit, semua tak ada, tapi nak kahwin, cuma tak ada duit, tak ada apa, puasa. Kena puasa. Tapi dalam keadaan kalau kahwin justru memang hancur dan dia tak perlu nak kahwin, janganlah kahwin. Dia langsung jangan kahwin, fokus benda lain. Itu sesuai porsional dia, insya-Allah. Jelas di situ. Alhamdulillah. Okey. Alhamdulillah. Terima kasih doktor. Dan seperti yang kita tahu doktor, Nabi dan Rasul memang maksum. Tapi bagaimana pula kalau ada yang kata Nabi dan Rasul boleh buat dosa kecil yang tidak mencalkan darjat mereka? Bagaimana? Ya, doktor. Okey, memang ada pendapat di kalangan beberapa ulama ahli sunnah wal jamaah sendiri mentafsirkan ayat wastaghfir lidzambika. Jadi mintalah ampun atas dosa engkau yang ditujukan kepada Nabi SAW. Okey, maka dalam hal ini macam mana? Apakah boleh maksud dia mereka melakukan dosa kecil? Ada pendapat minoriti ulama yang mengatakan itu maksudnya harus bagi mereka melakukan dosa kecil yang tidak menjatuhkan atau mencacatkan derajat mereka yang tinggi. Tapi pendapat ini bukan pendapat yang muktamad di kalangan ahli sunnah wal jamaah, terutamanya pendapat Imam Sanusi dan ulama-ulama yang lain. Kerana apa? Kerana dalil yang telah saya jelaskan tadi. Itu satu. Yang kedua, ada ulama mengatakan itu jawazul wuqu', iaitu harus untuk terjadi tapi tidak terjadilah. Kerana ayat itu, dan ini yang dipilih ulama, takwil ayat tersebut, maksud tafsir daripada ayat tersebut adalah menyatakan untuk tasyrik kepada umatnya segala dosa yang dilakukan oleh mana-mana umatnya, mintalah ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, istighfarlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu juga adalah termasuk tafsiran daripada ayat tersebut. InsyaAllah. Okey doktor, kita dah hampir di penghujung pertemuan rancangan Imanuna. Sedikit doktor sebagai kesimpulan dan juga kata-kata akhir di hujung ni, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Maka jelas bagi kita bahawa para nabi dan rasul memiliki sifat sidik yang kita dah bahas, amanah dan tabligh. Kita dah habis. Dalil dia apa? Kita dah jelas dalil pada minggu lepas tentang dalil sidik, tentang mukjizat dan lain-lain. Lalu kita juga sudah membahas bahawa para nabi dan rasul tidak akan melakukan perkara yang haram atau makruh atau khilaf aula. Dengan dalil kita dituntut untuk mengikuti mereka. Tidak mungkin mereka melakukan perkara yang maksiat, kerana nescaya akan jadi perintah bagi kita untuk melakukan maksiat, dan ini tidak mungkin terjadi.
dan itu juga dalil bagi sifat tabligh, maka insyaAllah saya tutupkan pengajian ini. Aku lukau lihaza astaghfirullahaladzim. Amin. InsyaAllah doktor, dengan apa yang kita dengarkan ini, semoga ada lagi kefahaman dan juga kita betul-betul perharusi satu persatu supaya tidak ada lagi percanggahan dan juga apa-apa pertanyaan boleh memandu hati jiwa kita ini ke arah yang benar mengikut baginda Nabi dan juga para Rasul, insyaAllah. Alaihissalam. Dan di akhir liqa, terima kasih banyak-banyak di hujung rancangan untuk petang ini. Jazakallah anda kulla khair, Dr. Aiman. InsyaAllah kita akan jumpa lagi minggu hadapan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih kepada sahabat-sahabat penonton yang juga ikuti kita di Facebook Live IKIM FM dan juga di YouTube IKIM. Jangan lupa anda boleh sama-sama tonton semula rancangan Imanuna yang kita bawakan di petang ini di Facebook. Sebab apa? Kita boleh buat ulang kaji. Terus saja ke Facebook IKIM sebab kita boleh layari melalui telefon pintar kita. Dan juga kita ada ulangan untuk rancangan Imanuna pada hujung minggu nanti, insyaAllah. Dan para pendengar, terima kasih kepada anda dan anda terus setia bersama kami di Destinasi IKIM, Inspirasi Inforia Islami. 100.7 FM di Tawau, Sabah. IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Radio IKIM 20 tahun membawa kepada anda lagu-lagu nasyid terbaik dan terkini di Malaysia. Radio IKIM 20 tahun sentiasa relevan dan terkini. IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Kisahnya ada dua orang anak kembar, dua-dua lelaki. Bila nak makan, seorang suka nasi goreng kampung, seorang lagi suka nasi goreng ayam. Bila nak main, seorang suka basikal, seorang lagi suka skuter. Bila nak tidur, seorang suka bantal tinggi, seorang lagi tidur tak pakai bantal. Ayahnya pula ikutkan jelah perangai anak-anak ni sampailah mereka dewasa. Dua-dua pandai berniaga, seorang berniaga offline, seorang lagi berniaga online. Jadi, ayahnya hadiahkan mereka pakej berkembar IKIM. Dua-dua ada iklan radio dan iklan media. Senang, dua-dua dapat harga berpatutan. Jom kembangkan lagi perniagaan anda dengan memasarkan produk dan perkhidmatan anda di platform media sosial dan radio IKIM dengan harga berbaloi. Info lanjut, hubungi 017-345-2564 atau 012-686-9236. Tarikh tutup permohonan iklan adalah pada setiap 16 hari bulan pada setiap bulan. Para pendengar setia Radio IKIM, kini anda boleh mendapatkan barangan cenderamata eksklusif dari IKIM khas untuk anda seperti t-shirt IKIM, shawl, tudung pashmina, topi, payung silver coded, sejadah dan banyak lagi. Sila layari laman sesama IKIM Niaga di www.ikimniaga.my dan juga boleh didapati melalui aplikasi Shopee. Cari IKIM, jarak niaga. Hubungi 03-6204-6388 atau 389 untuk maklumat. Watak atau karakter atau sasiah ada aspek terpentingnya yang jarang dibicara. Aspek itu ialah aspek intelektual. Watak intelektual ini ialah apabila kita guna minda kita, akal kita untuk memastikan apakah yang baik, apakah yang tak baik. Kebudibicaraan adalah satu aspek terpenting watak atau karakter. Bangunan karakter ini adalah cabaran setiap orang. Ia merupakan cabaran sepanjang hayat yang indah, membangunkan watak yang mulia. Radio IKIM kini